Assalamualaikum. Eh. Nur. Ain. Okay, still waiting for our friends. Sekejap. Assalamualaikum. Dengar. Alah. Tadi kelas apa sebelum ni? Maths. Math. Teacher Syatirah Teacher B. Jasbi. Kelas B, Ustaz. Okay. Okay, kita tunggu kejap dalam masa 3 minit lagi. 10-3 minit kita akan start. Okay, don't forget to prepare your Al-Quran and a piece of paper for some notes. Jangan lupa Quran since we will have our tajwid class. Hari ini adalah hari kelas tajwid. Selasa dengan Khamis kelas tajwid. Isnin Rabu adalah kelas tasawur Islam. Okay. Hatim. Okay, bawa Quran, pastikan ada Quran kat sebelah awak. We will wait until 3 minutes, ada 3 minutes. Tunggu kejap. Aizat, lama tak nampak Aizat. Kejap Ya, Sir. Saya tengah tukar. Saya nak tukar seluar dan ambil wudhu kejap. Okay. Boleh. Go. Boleh. Okay, siapa yang nak pergi mana-mana, okay, ada masa lagi, nak pergi ambil air ke, nak pergi ambil ke, boleh. Silakan Saya cuba saya tengok Aizat, saya muka dia. Apa? Cuba saya tengok muka Aizat. Kenapa? Tengok Ustaz, dia hang. Ha? Dia hang. Macam mana kalau awak hang pun jadi cerita juga. Dah lama tak dengar suara kecil dia. Kau ni kan masalah tau lah. Awak ngata orang bukan main Ada lah Ustaz. Okey kejap, kita tunggu lagi sikit lagi. Ustaz, saya ada 3 best friend Ustaz. Saya ada 3 best friend Ustaz. 3 best friend? Siapa best friend awak? Ustaz Ustaz tahu Amirul Azhar. tak. Ustaz Lek Awak nampak Ustaz Lek tak? Saya nampak Ustaz answer Kan Ustaz, itulah Ustaz pun tahu lah. Ustaz pun macam mana Ustaz nak kurangkan Ustaz punya handsome, Ustaz pun tak tahu. Okay, 1 minute left and then we will start our class. Cuba Ustaz teka. Amirul Azhar. Kan. Okay, Saad. Bukan. Ustaz ni Ustaz sebut nama-nama saya benci. Apa pula, mana boleh benci. Ustaz tahu seorang lagi, Azad. Azad tu ya. Azad kawan baik. Ada lagi 2 orang. Macam mana ni lagi 2 orang? Ustaz rasa? Haras Sufi. Tak. Dia dalam kalangan kelas kita. Dia buat UTIS tau. Kalangan. Munir. Tak. Azim Iman. Tapi Munir tu FF friend. Fariz Akwan. Tak. Amir Razak lah, awak kan kawan baik Amir Razak. Tak. Amir Dia Razak. duduk meja 2 depan saya. Amir Razak siap cakap lagi Ustaz. Ustaz, saya dah lama tak jumpa Hafiz. Saya dah lama nak main dengan dia. Ustaz, saya tak main. Tahu dari Okey lah, saya bagi senang je. Dia archery Archery ya? Archery. Dia dah tulis dia dekat chat. Archery tapi kelas kita. Isnokman. Tak. Okay, dah lah. Saya dah tunjuk dia dekat chat Ustaz. Saad. Cuba baca. Okay, dah. Apa? Ustaz, saya tu Ustaz lah. Bukan. Okay, dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kejap lagi habis kelas awal sembang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We start our class by reciting doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Aizat nak nasyid juga Aizat. Ya Ustaz. Okey. Ustaz mana Iqbal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Okay, first of all, good morning to everyone. Baru pukul 10 pagi, awak baru saja satu kelas. I hope that awak semua masih lagi bersemangat untuk teruskan kelas kita. For those who still did not take his or her breakfast, you can, yelah awak bolehlah kalau awak nak cicip-cicip sikit ke makan, awak nak letak biskut ke sebelah awak nak letak air ke sebelah awak, terpulang kepada awak. Yang penting bila ustaz terang, awak kena dengar betul-betul. Okay, now before I proceed with the next topic, awak nak letak kipas ke sebelah awak, nanti awak dengar. Okay, before I proceed with the next lesson, I just want to recap our previous lesson. Siapa ingat kita dah belajar baru ni, sebelum nak masuk tajuk baru ni, kita belajar tajuk apa? Unmute, awak tak boleh unmute mikrofon awak. Patutlah. Okay, awak boleh unmute mikrofon awak dan bagi tahu dekat ustaz apa yang kita dah belajar sebelum ni. Idgham. Idgham mutajah nisai, idgham mutakharibain. Bagus. Okay, before this, wah Saad, bagus Saad. Okay, sebelum ni kita dah belajar hukum idgham. Okay, hukum idgham. Ada berapa hukum idgham? Itu kelas yang saya tak masuk, Ustaz. Okay Azad. Okay. Tak apa Azad. Okay, kita rewind sikit Okay. Okay, hukum idgham ada 3. Idgham yang pertama apa? Idgham nizam. Good. Idgham mutamasilain. Macam mana kita nak kenal idgham mutamasilain? Dia dua huruf yang sama. Yang huruf yang pertama tak ada baris, yang kedua ada baris. Bagus. Idgham mutamasilain bermaksud idgham yang bertemu dua huruf yang sama, satu huruf tak ada baris, satu huruf ada baris. Bagus. Yang kedua, idgham apa yang kedua? Idgham mutakharibain. Idgham mutaqaribain. Macam mana nak kenal idgham mutaqaribain? Sebutannya sama. Huruf yang berbeza Tapi tak bunyi sama. Bagus. Dua huruf yang berbeza, sebutan tak sama, cara sebut tak sama. Tapi dia berupa. Makhraj lah. Makhraj tu adalah cara sebutan Maksudnya dua huruf yang cara sebutan dia tak sama. Okey, bagus. Yang kedua, last kali bab kata Kaisha tadi. Idgham mutajanisain. Kaisha cakap idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain ni macam mana yang kita tahu? Macam mana? Dua huruf yang berbeza tapi cara sebut dia sama. Pandai. Dua huruf yang berbeza bertemu. Katakan dia bertemu. Kemudian dua-dua cara huruf ni sama sebut dia. Contoh ta, da, sa, wa. Okay, cara sebutan dia sama. Bagus. Awak masih lagi ingat. Okay. Now, we will... Saya dah tengok dah okay. kat Virtual Mustafa. Okay, Alhamdulillah Azad. Bagus Azad. Okay. Nanti habis kali semua ni, habis kali kita dah belajar habis semua. Bila setiap kali kelas, Ustaz akan pilih seorang. Contohnya, Aizat akan terang berkaitan dengan idgham. Okay, Aizat akan terang. So lepas habis ni, awak yang jadi cikgu. Ustaz pula belajar dengan awak. Okay, awak akan buat slide, awak akan buat conteng-conteng tu, itu semua dekat awak. Okay, okay. Now,
for today kita akan belajar benda baru which is for me it is quite more complex. Dia akan kali ini kita akan belajar satu hukum yang agak kompleks dan agak memerlukan awak bila baca Quran, awak perhatikan betul-betul baru awak akan jumpa hukum ni. Kali ni Ustaz ulang, kita nampak buku awak tinggal sikit je nak habis dah. Awak dah belajar banyak dah. Tinggal sikit je nak habis. So maksudnya semakin ke dalam di hukum dia akan menjadi semakin kompleks ataupun semakin tough untuk awak cari, untuk awak tengok betul-betul. Ada begitulah Al-Quran. Wah, Hana Sofia makan Coco Crunch. Tak adalah. Okay, Okay, now so for today Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan satu hukum berkaitan dengan hukum silap. Ini Al-Quran. Okey, hari ini Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan hukum ra. Hukum ra. Bukan Aman Ra Aman Ra tu penyanyi. Aman Ra tu penyanyi Ra. Hukum huruf ra. Okey, hukum huruf ra. Okey. Okey Ustaz tambahlah takut awak tak ni kan. Hukum huruf ra. Supaya awak jelas. Okey. Maksudnya apa? Hari ni Ustaz akan ajar awak. Dalam Al-Quran, dia ada banyak huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, da, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ustaz tanya dekat awak. Dalam Al-Quran ada tak huruf pa? Tak Ada ada. tu huruf Jawi. Pandai. Sebab itu huruf Jawi. Jangan tanya Ustaz, kenapa dalam huruf pa tak dengar? Nga. Mana ada dalam Quran tak ada huruf Jawi. Dalam Quran hanya ada huruf Arab. So dalam banyak-banyak hukum, listen carefully, dalam banyak-banyak huruf ada berapa puluh huruf yang kita belajar, 20 something huruf. Sesetengah huruf tu dia special. Ustaz ulang, sesetengah huruf tu dia special sebab dia ada cara nak sebut dia. Contoh, hari ni Ustaz akan ajar awak cara sebutan huruf ra. Bila kita sebut huruf ra lah Ustaz, senang je ra. Cuba sebut. Okey, Ustaz tanya awak. Macam mana cara sebutan huruf ra yang betul? Cuba awak sebut ra. Ra dekat mana? Ra. Dia dekat mana? Lidah awak dekat mana huruf ra tu? Cuba awak tengok dulu. Ra. Kat mana lidah awak? Ra lidah kat mana? Ra lidah kat mana? Lidah dekat atas ni. Okey, pandai. Bagus. Kak Aisyah dah nampak. Lidah ra dekat atas. Lidah ra dekat atas. Kemudian ra ni lidah dekat langit. Dekat gusi sit. Ra. Okey, itu cara sebutan ra. Okey. Sekarang ni dalam Al-Quran dia ada ra. Setiap awak ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin ra. Tapi hari ni Ustaz akan ajar awak cara nak sebut setiap ra dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, okey, katakan kalau Ustaz share ke awak surah ni kan. Okey. Okey, awak baca dekat sini kan. Katakan Ustaz ajar awak okey. Macam ni kan. Ni Al-Bayyinah. Okey. Jazaohum inda rabbihim. Ra. Kan ada huruf ra. Macam mana cara nak sebut huruf ra? Setiap ra yang awak jumpa, apa beza ra ni dengan ra dekat sini? Ada beza dia. Maksudnya dalam Al-Quran, ni ada ra. Ustaz, banyaknya ra. Betul. Maksudnya, setiap huruf ra dalam Al-Quran, dia ada cara sebut dia. Ustaz ulang, dalam Al-Quran. Okay, cuba. Ustaz, saya dah jumpa ra kat sini. Okay. Sini pun ada. Betul. Sini pun ada. Betul. Sini. Maksudnya, setiap huruf ra dalam Al-Quran, ada cara sebut dia. Macam mana cara sebut dia Ustaz? Hari ni Ustaz akan ajar awak cara nak sebut huruf ra. Okey, hari ni Ustaz akan ajar awak. Terima kasih Saad. Bagus. Hari ni Ustaz akan ajar cara nak sebut Umairah. Umairah pula dah. Umairah nak masuk. Okey, cara nak sebut huruf ra. Okey, ingat. Huruf ra dalam Quran terbahagi kepada 3 cara baca. Ustaz ulang. Dalam Al-Quran, dia ada 3 cara huruf ra nak sebut. Yang pertama kita sebut sebagai tafkhim.
Tafkhim. Ustaz tak nak tulis Jawi ni. Kejap Dia ejaan sebutan dia tafkhim. Tafkhim tu tebal. Pandai. Awak dah belajar ke? Awak belajar dengan siapa? Tak pernah. Saya baca buku. Okey, bagus. Tafkhim. Okey, yang kedua adalah tarqiq. Yang Ustaz akan ajar. Tarqiq tu apa? Yang Tarqiq ketiga, tu nipis. pandai. Bagus. Okey, yang ketiga harus tafkhim atau tarqiq. Maksudnya Dua sekali. ya, maksudnya macam mana kita nak bezakan tafkhim dengan tarqiq. Okey, kalau awak nak tulis dalam Jawi, cara ejaan dia begini Cara ejaan dia macam ni. Okey, kalau tafkhim ejaan dia ziyad. Kalau ejaan dia macam ni. Okey, ejaan dia adalah tafkhim. Itu ejaan dia. Tafkhim. Bukan tafkim Tafkhim. Kha. Tafkhim. Tapi yang tarqiq ejaan dia macam mana? Taro. Ro. Kaya. Qaf. Qaf. Qaf ya qaf. Qaf. Tarqiq. Okey, ingat sampai bila-bila hukum ra dia ada dua ni. Hukum huruf ra dia mesti ada dua jenis ni. Nipis dan ra, tebal. Nipis dan tebal. Ra ada dua. Macam Mas Rider dah Ustaz tengok. Okey Okey, tafkhim and tarqiq. Okey. Now. Okey, kemudian hari ni Ustaz akan ajar dia ada tafkhim and tarqiq dan ini cara baca dia ada 3. Okay, for today's, I think that Ustaz tak boleh pergi banyak. Ustaz rasa Ustaz akan ajar tafkhim sahaja. Dan tafkhim ni pun ada 6 cara macam mana kita nak tengok tafkhim ni. Itu dia. Tafkhim dah 6 cara. Tarqiq ada dekat 4 cara. Macam mana dekat 10 cara. Okay, tapi tak apa Ustaz, kita akan pergi one by one, satu per satu supaya awak faham. Okay, pertama. Tafkhim. Apa maksud tafkhim? Tafkhim bermaksud tebal. Maksudnya tafkhim ni menjadikan sebutan huruf ra tebal dan berat makhrajnya. Bukan berat ni supaya awak angkat sampai lidah awak jatuh. Tidak. Maksudnya adalah cara sebutan huruf ra tu dia tebal. Ra. Dia ra. Dia cara sebutan dia ra. Itu cara yang betul lah. Macam mana kalau kita nak sebut dengan sebutan yang betul, tafkhim. Tafkhim adalah tebal dan berat makhraj dia. Okey. Yang kedua, ada siapa nak salin ke? Okey, Ustaz bagi masa awak 1 minit untuk awak salin. I give you 1 minute to copy this note. Okey. Okey, dan habis Okey, ingat tafkhim tu adalah cara sebutan yang tebal. Yang kedua adalah tarqiq. What is tarqiq? Tarqiq ni nipis. Maksudnya cara sebutan ra, cara bacaan yang kita kena sebut dalam keadaan nipis ataupun ringan. Ringan ni maksudnya kita tadi kan ra tebal, ra. Yang ni dia nipis je, ri. Dia nipis je, dia tak tebal, dia nipis saja, ri. Contoh haras. Kalau dalam ra jadi haras. Dia tebal, ra, haras. Tapi kalau haris. Dia ada cara sebut dia. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ra yang tebal, contoh haras kan, haras. Tapi kalau haris jadi lembut. Sebab nanti Ustaz akan ajar. Haris. Sebab dia kasrah. Pandai. Maksudnya awak dah nampak dah sikit-sikit. Okay. Basically, habis. Ingat dia ada 3. Tafkhim dengan tarqiq. Yang ketiga ni adalah gabungan antara tarqiq dengan tafkhim. Tafkhim. Now kita akan pergi satu per satu supaya awak jelas dan awak boleh cari dalam Al-Quran bila baca,
Ini tafkhim, ini tarkib. Okey, sekarang kita akan pergi syarat-syarat tafkhim. Kita akan pergi one by one Macam mana kita nak kenal tafkhim tu macam mana? Sehari ini Ustaz akan ajar awak mula-mula macam mana kita nak kenal tafkhim. Okey. 1, 2, 3. Faham? Syarat yang pertama, huruf ra tu mestilah berbaris fathah atau dhammah. Ustaz ulang. Syarat pertama tafkhim adalah huruf ra tu mesti berbaris fathah ataupun berbaris dhammah. Ustaz, mana-mana ra ke? Betul. Mana-mana ra yang ada baris fathah dan dhammah mesti dibaca dengan tebal. Okey, contoh Ustaz baca ni. Ada contoh dekat sini kan? Ra. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita. Nampak? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara. Tebal. Bukan ara. Ara, bukan ara. Dia ara. Ra'aita alladhi yanha. Good. Abdan iza shalla. Okay. Now, rabba. Kita tak boleh baca Rabba. dia rabba. Dia tebal. Rabba. Dia bukan rabba. Bukan sururin. Nah, dia akan jadi sururin. Rabba ni. Dia tebal Dia akan tebal. Ingat syarat yang pertama. Dia ada 6 syarat ni, awak kena ingat betul-betul. Okey, syarat yang pertama, ra mestilah berbaris fathah dan dhammah. Mana-mana ra sekalipun yang awak jumpa, contoh ara'aita, rabba, sururin. Okey, sampai sebelum Ustaz nak cari. Okey, sekarang ni kita pergi contohlah supaya awak semua faham supaya awak semua faham. Okey, sekarang kita tengok dekat Al-Quran Ustaz lah, awak cuba tengok dekat Ustaz. Okey, sekarang kita pergi dekat surah Al-Zalzalah. Okey Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil. Tebalkan dia. Berdoa sekolah. Sebab dia ada ra dia berbaris fathah. Baris fathah ni baris atas Wa akhrajatil. Dia tebal. Okey. Kemudian dia ini berbaris fathah. Kalau baris dhammah pula macam mana? Awak tengok dekat ayat yang ke-6. Yauma idzi yasduru. Ru tu tebal. Dia bukannya yasduru. Bukan ru tu apa? Bukan yasduru. Ingat? Dua tanda untuk yasduru. Tu mesti baris fathah ataupun baris dhammah. Yasduru. Okey, sekarang awak ada Al-Quran dengan awak? Ada Al-Quran dengan awak? Ustaz nak awak semua buka surah Al-Baqarah. Muka surat Baqarah, muka surat 20. Surah Al-Baqarah ayat 20. Ayat 20 pula. Muka surat 20. Baqarah muka surat 20. Okey, Ustaz nak awak cari tanda yang pertama ni. Ra yang berbaris fathah dan berbaris dhammah. Ustaz Dah jumpa. Okey, Maisarah dekat mana jumpa? Dekat ayat 130. 130. Okey, tengok okey. Okey, dekat mana? Ibrahim. Bagus. Ibrahim. Bagus. Tebalkan dia. Ibrahim. Ustaz, Okey, saya dah jumpa. Okey, sebut Ustaz, nama. saya dah jumpa. Sabar. Sebut nama contoh. Hatim dah jumpa, Ustaz akan sebut macam tu. Sebut nama awak supaya Ustaz tahu siapa yang dah jumpa. Ustaz. Okey, Saad. Okey, Saad dekat mana Saad? Ayat 127. 127, okey. Wa Ismailur Robbana. Bukan Robin Hood. Wa Ismailur Robbana taqabbal. Ustaz, saya dah jumpa. Bagus. Okey, sabar. Sorang-sorang. Sabar, sorang-sorang. Saya. Okey, Okey, sabar. Ya, sabar. Ya, sabar.
Sabar. Sorun. Bagus. Rabbana wa Ismailu. Rabbana. Bagus, Sa'ad. Okey, tadi Saya. Ustaz dengar macam ada suara siapa tu? Saya. Ustaz. Ustaz. Okey, Hatim, Hatim. Ustaz. Okey, Hatim. Sabar. Ustaz tak tahu saya tu. Sebut nama. Hatim kat mana Hatim? 129. 129. Okey, dekat mana? Rabbana wa ba'ath fihim. Good. Rabbana. Bagus. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Bagus. Okey, sekarang ni kita dah nampak macam banyak ra yang bertanda fathah. Cuba cari ra berbaris dhammah dekat Ustaz. Allah. Cari ra yang berbaris dhammah dekat Ustaz. Kalau tak ada muka surat ni, cari muka surat lain. Can someone find ra berbaris dhammah dekat Ustaz? Saya dah jumpa. Siapa tu? Siapa tu? Hafiz. Apis iPhone 9999. Ha. Hafiz. Apa Hafiz? Kat mana? Ra berbaris dhammah. Ayat 123 muka surat 19. Muka surat 19. Kita tengok muka surat 19. Ayat 123. Ayat 123. Okey. Ustaz, saya pun dah jumpa. Sabar. Tapi sama ayat. Hafiz kat mana Hafiz? 123 Ustaz. Okey, kat mana? Ayat last sekali. Walahum yusarun. Yunsorun. Good. Yunsorun. Ustaz, saya punya pun sama dengan Hafiz. Okey, Lepas tu bagus. saya ada lagi satu Ustaz. Okey, sabar. Okey, Azad jumpa kat mana ra berbaris dhammah Azad? Ustaz nak ra berbaris dhammah. Fathah awak dah banyak jumpa dah nampak ni. Rabbahu. Saya dah jumpa. Siapa tu? Saya. Saya. Dah jumpa. Oh, Kai only. Kat mana Kai only? Kat mana Kai? Dekat Muka surat berapa? Sekejap Win. Surah Al-Baqarah ayat Kelas. Sabar. Kaisha dekat mana? ayat 122. Kaisha, sabar. Surah Al-Baqarah ayat 122. 122. Okey, kat mana Kaisha? Ya Bani Israil dhukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni Faddaltukum 'alal 'alamin. Okey. Kaisha, betul tak yang Ustaz bulat ni Kaisha? Kaisha, betul tak yang Ustaz bulat ni betul? Ha. Okey, bagus. Okey, basically awak semua dah nampak. Bagus. Okey. Saya Ustaz. Okey Azad, Ustaz bagi peluang kat awak sebelum kita berpindah. Azad dekat mana? Okey, muka surat 6 ayat 36. Muka surat 6 ayat 36. Ayat 36. 336. Okey. Dekat mana Azad? Walakum fil ardi mustaqarrum. Mustaqarrum. Walaupun dia okey, boleh terima sebab walaupun dia dhammatain. Okey, boleh, bagus. Mustaqarrum. Okey, faham, bagus. Semua dah faham dah. Bermaksudnya Saya jumpa Hatim. Hatim. Okey, last Okey, last Hatim, lepas tu kita akan pergi dekat syarat yang kedua. Okey Hatim, silakan Hatim. Muka surat 438. Jauh betul awak pergi Hatim. 438 438. Okey, ayat ke berapa Hatim? Ayat 36. Ayat 36, kita pergi ayat 36, kita tengok Hatim jumpa yang mana. Okey Hatim, kat mana Hatim? Walladzina kafaru. Okey Hatim, cuba baca tebal Hatim, cuba baca tebal. Walladzina kafaru lahum. Okey. Walladzina kafaru. Awak rasa tebal, awak rasa macam dia berat. Walladzina kafaru. Cuba baca. Walladzina kafaru Okey, lahum. bagus. Okey, bagus. Ra. Okey, dah kita dah berhenti untuk syarat yang Ustaz. pertama. Sabar. Ya Azad, soalan ke contoh? Adik marah. Ni saya nak cakap kat dalam surah Fatir ni semua ayat berakhir dengan huruf mad arid disukun dengan huruf ra. Perasan tak? Okey, nanti kita tengok Azad surah Al-Fatir
Okey, nanti kita akan tengok surah Al-Fatir. Okey. Betul? Bagus Azad. Azad telah menjumpa satu benda. Okey, nanti Ustaz akan terang Ingat muka surat 438. Okey, Ustaz akan teruskan supaya nanti kita sempat. Banyak lagi nak belajar ni. Okey. Yang kedua, bagus awak dah faham. Syarat pertama mesti baris fathah dan baris dhammah. Syarat yang kedua adalah dia semakin kompleks. Huruf ra yang mana ra tu dia sukun. Ra tu dia sukun, dia berbaris sukun. Kemudian sebelum tu dia berbaris fathah dan berbaris dhammah. Ustaz ulang, syarat yang kedua adalah ra tu dia baris sukun. Sebelum baris sukun ni dia ada baris fathah ataupun baris dhammah. Baris fathah tu adalah baris atas, baris dhammah tu dia ada baris macam tu, baris depan. Depan. Okay, so bacaan dia macam mana? Zurtum. Zurtum. Dia tebalkan. Zurtum. Tebalkan dia. Zurtumul maqabir. Zurtum. Zurtum. Okay. Now, okay, itu adalah contoh untuk ingat syarat dia mesti ra tu baris sukun. Kemudian sebelum ra tu dia ada dhammah ataupun kasrah. Sekarang kita cari dekat Al-Quran. Siapa boleh jumpa? Cuba cari siapa boleh jumpa. Ra yang Saya dah jumpa. Azad, kat mana Azad? Surah Ad-Dukhan. Surah? Ad-Dukhan. Ad-Dukhan, muka surat berapa? Kejap. Ad-Dukhan. 496. Okey, betul. 496 Okey. ayat 10. Ayat 10. Okey, kita tengok ayat 10. Bagus. Okey, ayat Azad kat mana Azad? Fartaqib. Kat mana? Fartaqib. Good. Bagus dekat sini Azad Ustaz, jumpa. saya dah jumpa satu. Okey, sabar Fartaqib. Okey, Azad kata dekat sini. Okey, bagus. Ra tu ada sukun. Kemudian sebelum sukun tu ada baris fathah. Bagus Azad. Ini jawapan yang betul. Fartaqib. Kita mesti tebalkan dia. Kita mesti tafkhimkan dia. Mesti kena tebal. Fartaqib. Fartaqib. Okey, bagus. Hatim dekat mana? Dekat page 242. Jauh betul. 242. Okey, kita tengok 242. Ayat berapa Hatim? Ayat 53 yang atas sekali. Okey, kita tengok betul tak Hatim. Okey, Hatim baca kat mana ayat dia? Tak apalah Ustaz, salah. Ingat? Ustaz, saya dah jumpa. Okey, mai je. Kat mana mai je? 437. Awak ni memang suka pergi jauh-jauh 437. Ayat yang ke? Ayat 67. 27. 27. 27. Okey, dekat mana? Allazina kafaru. Mana dia? Allazina kafaru. Mana 27? Bukan. 26. 26. Summa takhizil ladzina kafaru. Macam ni ke? Sini. Betul ni? Okey, terima kasih Maisara. Okey, ingat Maisara, ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah dhammah. Betul, ra berbaris dhammah. Betul. Sekarang ni Maisara. Saya dah jumpa. Sabar. Sekarang ni Maisara. Kita ke syarat yang kedua Maisara. Syarat yang kedua, ra tu mestilah berbaris Cukup. Dan sebelum ra berbaris dhammah dia ada huruf, apa-apa huruf asalkan dia baris dhammah ataupun fathah. Dengan syarat sekarang ni kita kena cari ra yang berbaris dhammah, berbaris sukun dulu. Sukun. Cari ra yang berbaris sukun dulu. Okey, cepat. Ra yang berbaris sukun. Ustaz, saya dah jumpa. Okey, Hatim kat mana Hatim? 434. Abu, jauhnya betul. 434. Okey, ayat ke berapa Hatim? Ayat surah Al-Fatir ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Okey, dekat mana tu Hatim? Dekat Saya jumpa. Fatiris samawati wal ardi ja'il.
Fatiris samawati wal ard. Fatiris sama. Al-ard. Mana dia? Wal Mana ard. dia? Ard. Bagus. Wal ard. Bagus. Bagus. Ra adalah ra yang sukun. Kemudian ada satu baris, ada satu huruf sebelum tu huruf berbaris fathah. Betul? Jawapannya betul? Okey, ada siapa-siapa lagi nak cuba? Amirul Azhar jumpa. Amirul Azhar jumpa. Di manakah Amirul Azhar? Dekat page 574. 574. Okey, kita tengok Amirul Azharnya. Aduh. 574. Okey. Ayat 15. Ayat 15 Amirul Azhar. Kita tengok Amirul Azhar. Okey, dekat mana tu Amirul Azhar? Okey, Ustaz nampak dah. Dekat alaikum kama arsalna. Bagus. Arsalna. Dekat sini okey, kita tengok contoh Amirul Azhar. Arsalna. Pertama kita tengok isyarat yang kedua. Okey, ra ni baris sukun. Betul, ra baris sukun. Kemudian sebelum tu baris fathah. Arsalna. Okey, so kita kena tebalkan dia. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna. Arsalna. Tebal. Sebenarnya Ustaz ada dua benda tu. Dia ada bagus. Dia ada satu lagi. Tak apa. Okey, bagus. Azhar pun dah jumpa dua. Bagus. Dua terus jumpa. Siapa lagi nak jumpa? Siapa lagi nak jumpa? Ustaz jumpa lagi satu. Siapa tu? Bukan. Sabar. Ziyad ke tu? Bukan. Kenapa awak guna nama Haris Haikal Amirul? Kejap. Saya jumpa. Siapa tu? Twinsies. Kaisha je. Kaisha kat mana Kaisha? Dekat muka surat 266. Jauh betul. 266. Okey, 266 kat mana Kaisha? Ayat 80. Ayat 80. Okey, bagus. Kat mana tu Kaisha? Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Good. Mursalin. Nampak? Okey, Kaisha bagi contoh dekat sini. Macam mana kita nak tengok? Pertama, ra tu adalah ra yang berbaris sukun. Bagus. Kemudian Ustaz, saya dah jumpa. Sabar Hatim Kemudian ra sebelum ada baris dhammah ataupun fathah. Sini baris dhammah. Okey, Kaisha, jawapan awak betul. Bagus. Okey, last Hatim. Hatim kat mana? Saya jumpa. Saya jumpa Ustaz. Hatim Ustaz, saya jumpa dua Ustaz. Okey, lepas Hatim Ustaz bagi peluang dekat Azhar. Yang lain ni banyak ada 20 orang lagi ni. Ustaz sudah jumpa. Okey, jap. 50 Ustaz. Okey, kejap Hatim. Hatim, tadi awak dah jumpa kan? Ustaz bagi peluang kat yang lain dulu. Hatim ni laju sangat. Okey Ustaz bagi main je. Kat mana je? 503. 503. Okey, yang lain tu yang tak bersuara tu. Okey, kat mana je? Dekat ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Okey. Kat mana tu? Dekat wastakbartum. Mana dia? Wastakbartum. Bagus. Wastakbartum. Maksudnya ra tu berbaris sukun. Kemudian sebelum ra berbaris sukun ada satu huruf berbaris fathah. Okey, Maisarah, jawapan awak betul. Okey. Kejap yang lain yang tak bersuara ni. Ada lagi tak nak jawab ni? Aras ke, Ain ke, Aizat. Ramai lagi ni kat dalam ni. Nur ke, Insyirah ke, Saad. Saad dah jumpa belum? Saad ke? Belum. Rania. Lama tak dengar Rania. Rania Cari dekat sini Ustaz. Ya, okey. Okey. Apalah kita dah banyak jumpa contoh. Sekarang ni kita akan pergi yang ketiga. Kita ada 20 minit je lagi. Tak sempat ni. Tak apalah, kita belajar Ya Ustaz. Okeylah Hatim, last Hatim. Siap pula kat Hatim. Hatim kat mana? 450. 450. Last Lepas tu kita pergi ke syarat yang ketiga pula. Saya ada jumpa dua. Okey, 450 kat mana Hatim? Yang pertama 115. Ayat 115. Okey. Kat mana Hatim? Minal karbil azim.
Minal karbil. Minal kar. Tebalkan dia. Minal karbil. Tebalkan dia. Ra. Berbaris sukun. Sebelum tu ada baris fathah. Betul? Bagus. Satu lagi kat mana, Tim? Dekat ayat 123. 123. Wa inna Ilyasa laminal Mursalin. mursalin. Tebalkan dia. Mursalin. Tebalkan dia. Mursalin. Bagus. Okey, bagus. Ada lagi tak selain daripada ni kalau tak usah nak ni? Tak ada Ada lagi tak nak try? Okey, kita pergi yang ketiga dulu Kita pergi yang ketiga dulu. Okey. Bagus. Ustaz rasa kebanyakannya dah mula nampak. Okey. Okey, Ustaz ulang. Okey, sekarang ni kita dah ke syarat yang kedua. Syarat pertama ra berbaris fathah dan dhammah. Syarat yang kedua adalah sukun. Mesti ra tu sukun, sebelum tu baris fathah ataupun dhammah. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Tengok betul-betul. Okey, syarat yang ketiga, huruf ra tu adalah huruf ra yang diwakafkan. Maksud diwakafkan tu adalah huruf ra tu adalah pada keadaan berhenti. Pada keadaan berhenti. Macam masrura. Masrura lain sebab dia ada ra. Ra kat belakang Itu mat iwat. dia akan jadi mak iwat. Okey, sekarang ni ra tu kita berhenti dekat hujung dia. Okey, ingat first syarat dia dekat hujung. Awak cari yang dekat hujung tu ada ra. Senang. Kita ni hujung tu mesti ada ra. Baris apa Ustaz? Tak kisahlah baris apa pun. Asalkan hujung tu ada baris ra. Okey, itu syarat ni. Yang kedua, sebelum dia ada huruf mat, alif atau waw. Ingat alif atau waw. Okey, sekarang ni sebelum tu ada huruf waw. Bagus. Hujung dia huruf ra, sebelum tu ada huruf waw ataupun alif. Okey. Kemudian sebelum satu lagi. 3 kali sebelum ni. Satu kali sebelum, kemudian satu lagi kali sebelum. Satu kali sebelum yang ketiga dia mesti sama ada baris dhammah ataupun baris fathah. Ini Ustaz punya contoh baris dhammah. Sebab itu, okey. So, syarat ketiga ni dia ada 3 lagi syarat. Syarat ketiga ni dia ada 3 lagi macam mana kita nak tahu. Yang pertama diwakafkan. Ustaz. Ya? Dia macam Al-Akbar. Dengan syarat dia kena berhenti. Kalau Al-Akbar tadi tu Hatim, itu syarat yang kedua. Al-Akbar, itu syarat yang kedua. Sebab dia dia ra, lepas tu sebelum tu dia ada baris fathah. Tapi kalau berhenti, betul. Itu ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah dia hujung sekali. Dia mesti hujung sekali waktu berhenti. Tak kisahlah berhenti macam ni ke, berhenti yang short atas tu ke, berhenti yang qaf lam ya dekat atas tu ke. Contoh Ustaz tunjuk kat Yang kecil tu ke? Okey, Ustaz tunjuk contoh supaya awak nampak. Kan dekat Al-Quran kan, Quran Ustaz tak ada dia punya baris atas. Ni. Kan ada ja kan. Tak kisahlah berhenti macam ni ke ataupun berhenti macam ni ke. Kalau yang ada macam 3 titik pun kira lah kan? Ya, betul. Yang 3 titik pun dikira. Asalkan ingat syarat ketiga apa? Mula-mula mesti kena wakaf. Mesti pada keadaan berhenti. Yang kedua, sebelum berhenti tu, hilang dah tulisan Ustaz. Okey, ingat pertama sekali aku mesti cari ra di hujung. Ra di hujung, kemudian sebelum ra tu ada huruf mat. Sebelum dia ada huruf mat iaitu sama ada waw ataupun alif. Ustaz punya contoh waw. Okey, Ustaz punya contoh waw. Kemudian sebelum dia lagi ada huruf yang berbaris dhammah ataupun fathah. Ustaz punya contoh. Cari kat surah Fatir. Okey, contoh Contoh Ustaz bagi. Kejap. Contoh Contohnya awak pergi dekat surah Al-Mulk. Sabar. Kita pergi yang surah yang awak selalu baca, Wal Adiyat. Okey. Wal Adiyat. Okey, awak tengok yang ayat yang dekat sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal Adiyat. Dekat Al-Adiyat. Okey, sabar sabar. Dengar Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal Adiyati dhabha. Ini mat iwat Fal Muriyati qadha. Fal Mughira. Nampak? Ini syarat pertama ni. Fal Mughirati subha.
Ada syarat kedua. Fa'athar. Ini syarat yang kedua. Ra mati sebelum tu baris fathah. So kita dah jumpa dua syarat dekat sini. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirab. Ra. Syarat pertama tadi. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Okey, kita akan jumpa syarat yang ketiga dekat sini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dekat sini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Macam mana tengok? Ra dekat hujung. Kemudian sebelum ra tu ada sama ada alif ataupun ya waw. Alif ataupun waw. Dan sebelum tu ada dhammah ataupun fathah. Ustaz, kat bu'thira pun ada Ustaz. Betul. Ya, bu'thira. Okey, bu'thira. Ini syarat pertama. Ini syarat pertama. Bagus. Ini syarat pertama. Ini syarat ketiga. Ingat? Wa afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Okey, bagus. Kemudian kita tengok dekat ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Wa hussila ma fis sudur. Macam mana sudur? Ra dekat hujung. Syarat dia adalah ra dekat hujung. Kemudian sebelum ra tu ada alif ataupun waw. Kemudian sebelum tu ada fathah ataupun kasrah. So jawapan dia ini adalah Dhammah lah. Sorry. Dhammah. Yang ni dikira tak? Cuba awak tengok sini. Dikira tak? Tak. Kenapa tak kira? Pasal tu guna tak kasrah. Pandai Jadi kot. lain. Ini bukan dia. Bagus. Okey, sekarang Ustaz nak awak cari contoh untuk syarat yang ketiga. Ustaz. Siapa tu? Kenalah cari kat surah Fatir. Tak, Tak ada dia ada banyak surah-surah tu. Siapa yang dah jumpa sebut nama? Saya ada soalan. Ustaz, saya ada soalan. Ziad. Okey. Ziad ada soalan. Silakan Ziad. Ro dekat terakhir tu kena baris bawah je ke? Good question. Good question from Ziad. Okey Ziad. Ustaz. Sabar. Syarat untuk ra tu berhenti, tak kisahlah apa-apa pun dia punya baris dia. Asalkan ra tu mesti dia duduk dah. Dia mesti duduk dekat hujung sekali. Faham Ra yang kita nak berhenti tu, tak kisahlah ra tu apa pun, maksudnya baris atas ke bawah ke kasrah. Yang penting untuk syarat yang ketiga, sebelum ra tu ada alif ataupun ya. Ustaz buat macam inilah. Kejap. Alif ataupun waw. Alif, astaghfirullahalazim. Sorry. Alif ataupun waw. Okey, alif ataupun waw. Okey, contoh macam ni Terima kasih Azad. Okey, contoh. Okey, ingat yang penting untuk syarat yang ketiga, ingat jangan campurkan syarat-syarat dia. Untuk syarat yang ketiga, dekat hujung dia mesti ada ra. Tak kisahlah ra baris atas ke, ra baris bawah ke, ra baris dhammah ke, asalkan ra tu mesti di hujung. Mesti di hujung. Kemudian sebelum ra ni ada huruf sama ada Macam alif ataupun waw. Ustaz, ni benda ni macam kafura. Macam tu Okey. Hafiz dah nampak dah. Tapi dia berhenti macam mana? Dia berhenti sebut ra kan? Kafura. Ini kita berhenti mesti kafur. Dia matikan terus. Tu mat iwat. Itu dia akan jadi mak iwat. Maksudnya baris fathatain pada waktu berhenti. Okey, ingat? Okey, untuk syarat ketiga ni, hujung sekali mesti ada ra. Sebelum huruf ra tu sama ada huruf mat dia alif ataupun waw. Sebelum dia ada huruf apa-apa huruf, asalkan huruf tu berbaris fathah ataupun dhammah. Okay, now Ustaz nak awak cari dekat Al-Quran. Jumpa tak? Dah jumpa belum? Siapa dah jumpa beritahu kat Ustaz? Saya dah jumpa. Okay, Azad kat mana Azad? Buku surat 473 ayat 52. 473 ayat 52. Okey, kita tengok dekat Azad punya contoh. Okey Azad, silakan. Siapa? Lahum su'ud
Udar. Ha? Apa macam ni? Macam ni? Macam mana? Ustaz tak nampak Ustaz. Cuba Ustaz dekat. Udar. Pandai, good. Suudar. Okey, kita tengok dekat sini. Syarat, okey, yang ketiga ni pertamanya mati, betul. Ra ni pada keadaan yang berhenti. Kemudian sebelum tu ada huruf alif ataupun waw. Huruf alif ataupun waw, huruf mat. Bagus. Sebelum tu ada huruf fathah ataupun kasrah. Bagus. Okey, bagus. Contoh. Ustaz, Mak Sarah dah jumpa. Okey, sabar. Ustaz, Mak Sarah dah jumpa. Okey, sekejap. Selain Maisarah dengan Hatim, ada lagi tak siapa yang jumpa? Ya. Siapa saya tu? Siapa saya? Ya. Okey, Ziad. Ziad dekat mana, Ziad? Ziad dekat mana? Dekat muka surat 563 63. Ayat 15. Ayat 15. Okey, kita tengok ayat 15. Wish. Ayat 15. Bagus. Okey, Ziad, macam mana nak tengok dia, Ziad? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Good, bagus. Wa ilaihin nusyur. Macam mana kita tengok? Ra tu pada keadaan yang berhenti. Kemudian sebelum tu ada waw ataupun alif. Dan sebelum tu ada fathah ataupun kasrah. Betul jawapannya. Saya jumpa. Kaisha. Okey, sabar Sebelum Ustaz bagi dekat Kaisha, Ustaz nak bagi tahu kat awak satu rahsia. Awak tengok dekat muka surat ni. Kebanyakannya semua adalah ra yang tafkhim. Dekat atas ni, yang dekat bahagian atas ni. Cuba kita tengok dekat sini Sabar Okay, Saya ada jumpa kat muka surat dia. Sudur. Idzatis sudur. Khabir. Betul. Kalau khabir ni betul ke salah? Salah. Salah. Sebab dia ya, lepas tu dia tanda kasrah. Betul. Ini bukan. Kalau nusyur, betul ke salah? Betul. Betul. Tamur, betul ke salah? Saya jumpa lagi satu. Saya dekat muka surat ni ada dua. Betul. Sekejap, Nazir. Huruf. Betul atau salah, Nazir? Wa nufur. Sabar. Kejap, Kaisha. Nazir, Ustaz tengok dekat sini. Nazir, betul ke salah? Salah. Sebab? Salah. Sebab ada ya, pasal dia guna tanda kasrah. Pandai, good. Ni salah. Okey, sekejap Ustaz bagi laluan kat Kaisha kejap. Okey, Kaisha. Dekat mana Kaisha? Kaisha? Page 428 468. Sekejap 468. Okey. Ayat? Ayat apa? 16. Dah ada 16 Yan tu. 16. Mana 16? Kita tengok 16. Oh, dekat bawah 16. Okey. Kaisha dekat mana? Cuba tunjuk dekat Ustaz. Kaisha baca dekat mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Yaumahum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahhar. Good. Qahhar. Maksudnya ra, okey ra baris, tak kisahlah ra baris apa pun, pertama dia sukun, yang dia berhenti, kemudian ada baris fathah, huruf mat alif ataupun waw, kemudian ada baris fathah. Betul. Saya pula. Amirul jumpa. Siapa tu? Amirul. Kejap Lepas Amirul, Ustaz nak je pula. Kejap Hatim, Hatim ni banyak sangat jumpa. Kejap Hatim bagi peluang kat orang kejap Okey. Amirul Azhar dekat mana? Page 600. Uish. 600? Surah 600. Surah apa tu? Al-Qari'ah. Bukan Quran atas dia. Ini ke?
Uslama fis sudur. Pandai, good. Wa husnama fis sudur. Bagus. Ra pada Itu contoh Ustaz tadi tu. waw berhuruf mat dan kemudian dia ada dhammah. Bagus, betul. Okay, now. Je. Silakan Je. Ustaz, sebelum tu saya nak tanya kalau alif kecil boleh ke? Okay, kita tengok dulu. Tunjuk kat Ustaz. Kita tengok sama-sama. 473. 473. Kita tengok dulu betul ke salah. 473. Okay. Ayat 55. 473 ayat 55. Okay. Dekat mana tu? Wal ibkar. Betul ke yang tu ke? Ya Ustaz. Wal ibkar 473. Betul lah. Betul lah tu. Tapi Ustaz kalau alif kecil, Boleh. Asalkan huruf mat. Kan asalkan huruf mat. Okey, asalkan huruf mat yang sama ada alif ataupun waw. Okey, contoh okey, Ustaz faham maksud Maisarah. Okey, sekarang ni kita dekat sini. Dekat Al-Quran Ustaz, dia ada alif macam tu. Ra mati macam tu. Kemudian alif dia alif. Tapi kat Quran saya ada alif kecil. Betul. Ustaz. Okey, dekat Quran Ustaz pun alif kecil. Okey, dengar sini. Dengar sini semua anak-anak murid Ustaz. Listen carefully. Kalau awak ingat huruf mat alif, dia ada banyak jenis. Dia ada alif kecil, dia ada alif maksurah. Siapa ingat alif maksurah? Saya ingat dia macam ya tapi tak ada titik. Pandai. So, asalkan maksud dia alif. Maksudnya alif tak kisahlah alif besar ke, alif kecil ke, ataupun alif maksurah. Asalkan dia alif. Dia dalam family alif. Ini kan dia nama dia family. Bukan alif syukri ke, alif fikri ke, alif apa kan? Ini alif huruf mat. Sama juga macam waw. Waw besar ke ataupun waw kecil ke, asalkan dia adalah keluarga waw. Bukan waw bulan, bukan waw apa, bukan waw tapi adalah waw huruf mat. Okay. Kalau ya, Ya bukan tafkhim. Ya tarqiq. Nanti Ustaz akan ajar. Ya ni dia special sikit. Ya ni special sikit. Okay, now sampai sekarang Ustaz rasa sempat share 3 ni sahaja supaya sabar. Atim okey lah Atim, Ustaz bagi peluang kat awak last Okay Atim, silakan Atim. Atim muka surat berapa? 538. 538. Kita pergi 538. Okey. Kat mana tu Atim? 538. Ayat? Ayat 5. Ayat 5? Okey. Dekat sini ke Atim? Ada 2. Lepas tu ni dengan sini betul? Turja'ul umur. Pandai. Good. Turja'ul umur dengan bizatis sudur. Okey. Okey, sekarang Ustaz nak tanya awak semua. Ini syarat yang keberapa? syarat kedua. Bagus. Syarat yang kedua Okey, so sekarang Dalam ni muka surat ni ada banyak syarat kedua. syarat kedua. Sebelah ada pun sama. Mana dia? Syarat kedua? No, where is it? Mana lagi syarat kedua? Ni ada kat 537. Oh, muka surat sebelah ya. Okey, tak apa. Mana dia? Mana dia Tim? Dekat ayat 1. Ayat 1 kat bawah. Wah. Al-Hadid. Betul? Wal ard betul? Okey, bagus. Okey, now, Ustaz rasa Ustaz boleh ajar sampai 3 sahaja walaupun kita ada lagi 6. Tengok ni, 4 5 6. 6 tak ada lagi. Ustaz boleh ajar 5 je. Kalau 6 yang ke-6 tu agak susah untuk awak faham sebab dia Ustaz macam rumit sikit, tak apa. Nanti Ustaz akan try ringkaskan untuk awak. Complicated. Okey, so hari ni Ustaz dah ajar awak huruf ra. Huruf ra ni ada 2 iaitu tafkhim dengan tarqiq dan dia basically 2 je lah. Yang ketiga ni dia punya cara baca dia. Okey, tafkhim itu adalah tebal, tarqiq itu adalah nipis. Macam mana tebal? Syarat-syarat tebal mestilah yang pertama sekali syarat tebal huruf tu baris fathah ataupun baris dhammah. Sebutan dia tebal. Ra, ru, ara'aita, rabba, sururin. Dia tebal. Okey, itu adalah syarat pertama. Syarat kedua ialah huruf ra tu berbaris dhammah, huruf ra tu berbaris sukun sebelum huruf ra tu ada baris dhammah ataupun fathah.
Huruf apa? Tak kisahlah huruf apa. Asalkan baris dia baris fathah ataupun dhammah. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah huruf ra tu wakafkan. Huruf ra tu kita berhentikan huruf ra tu. Dan syarat yang pertama ra berhenti. Kemudian sebelum tu ada huruf alif ataupun waw. Sebelum tu ada baris fathah ataupun dhammah. Ustaz, huruf ni tak kisah ke huruf apa-apa? Tak kisah. Asalkan baris dekat atas dia fathah ataupun dhammah. Okey, itu sahaja yang Ustaz nak share kepada awak pada hari ini. We only have another 1 minute. So, macam biasa kita akan baca Quran satu ayat, ada 1 minit, satu ayat sahaja. Buka semua muka surat 28. Buka semua muka surat 28. Muka surat 28. 28. Siapa yang tak ada Al-Quran, okey, Ustaz boleh tolong sharekan untuk awak. Ayat berapa, Ustaz? Ayat muka surat 28 sebentar. 28. Okey, kita baca di sini. Okey, kita baca ayat pertama atas sekali tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum. Faman khafa min musin janafan aw isman bainahum fa aslaha فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فأصلح بينهم إن الله غفور رحيم. Soalan Ustaz, dekat mana ra yang kena tafkhim? Ghafurur Rahim. Bagus. Ghafurur Rahim. Dekat sini ada 2. Ghafurur Rahim. Tapi inilah Ghafurur Rahim. Bagus. Okay, jumpa idghamul al-ghunnah. Banyak tu. Okay, I think that's all from me. Dah lebih 1 minit. Okay, that's all from me. Thank you so much to all of you my class. InsyaAllah we will meet again esok untuk discussion tasawuf Islam. Okay, that's all from me. Kirim salam dekat mak ayah awak. Okay, subhanakallah. Thank you, sir. Subhanakallahumma. Ustaz tak buat nasyid. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nasyid Ustaz, esok.